Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali. Kalau sebelum ini, saya telah berkongsi dengan anda semua bagaimana cara untuk menghasilkan beneficial indigenous microorganisma. Untuk kali ini, saya akan berkongsi dengan anda semua bagaimana cara untuk menghasilkan IMO. Apa itu IMO? IMO adalah indigenous microorganisma. Kalau sebelum ini, dalam bin, kita menggunakan isi perut kambing ataupun isi perut lembu. Jadi untuk kali ini, untuk menghasilkan indigenous microorganisma, kita akan menggunakan nasi. Kaedah menggunakan nasi yang akan kita peram di bawah pokok buluh. Okey, bahan yang kita perlukan cuma nasi saja. Nasi dingin. Perlu ingat, nasi yang kita gunakan adalah nasi dingin, bukan nasi basi. Nasi dingin ini bermakna nasi yang telah kita simpan selama 1 malam untuk kita gunakan untuk memerangkap mikroorganisma. Okey, jadi kaedah untuk memerangkap mikro menggunakan nasi adalah terlalu ringkas, terlalu senang dan ringkas. Apa yang kita perlukan cumalah nasi dingin bekas. Bekas ini anda boleh gunakan apa-apa jenis bekas asalkan ia tidak telus cahaya. Kalau bekas macam ini memang kita tak boleh gunalah. Kita gunakan bekas yang tidak telus cahaya. Kemudian kita gunakan kertas. Di sini saya gunakan kertas berwarna putih. Tujuan saya gunakan kertas berwarna putih ini adalah sebagai satu kaedah kertas yang tidak ada karbon. Kalau tuan-tuan nak guna kertas yang berwarna lain pun tak ada masalah, asalkan ia tidak mengandungi karbon. Okey. Kemudian kita gunakan tali untuk mengikat. Selain daripada tali, anda juga boleh gunakan apa-apa jenis bahan seperti getah untuk mengikat. Okey. Sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita mengisi nasi dingin ini ke dalam bekas. Okey. Kaedah mengisinya tak ada masalah. Anda boleh masukkan saja nasi ke dalam bekas ini. Seberapa banyak nasi anda nak masukkan tak ada masalah, bergantung pada berapa besar saiz bekas yang anda gunakan. Tapi apa yang perlu anda titik beratkan adalah ketinggian nasi di dalam bekas ini. Okey. Setelah selesai kita masukkan nasi ke dalam bekas ini, kita hendaklah pastikan bahawa ketinggian nasi di dalam bekas ini tidak melebihi 3 cm ataupun lebih kurang 1 inci. Ini amat penting untuk kita memerangkap mikrob. Di mana kalau nasi ini terlalu tinggi, mikrob tidak dapat membiak di dalam bekas yang berisi nasi ini. Okey. Setelah selesai, kita boleh mula menutup. Jika anda tidak mempunyai bekas seperti ini dan anda cuma ada bekas yang tinggi pun tak ada masalah. Anda masih boleh gunakan bekas tersebut. Contohnya bekas seperti ini yang tinggi. Tetapi apabila anda mengisi nasi di dalam bekas ini, pastikan nasi itu ketinggiannya tidak melebihi 3 cm. Okey? Walaupun bekas itu tinggi tak ada masalah. Ini adalah kerana apabila nasi terlalu tinggi melebihi 3 cm, mikrob hanya akan membiak di atas sahaja, di permukaan nasi saja, dan nasi yang dibawa akan basi. Apabila nasi itu basi, kita tak akan dapat membuat proses untuk jadikan ia IMO2. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kaedah untuk buat IMO2 nanti. Okey, jadi perlu ingat ketinggian nasi hanyalah 3 cm. Okey. Setelah selesai kita tutup. Kita tutup saja bekas ini menggunakan kertas. Jangan sekali-kali tutup menggunakan plastik. Kerana anda tidak akan dapat hasil yang baik.
di mana nasi ini akan basi, kerana tak ada pengudaraan. Okey. Okey, kita tutup dan ikat kertas seperti ini supaya ia tidak tercabutlah ya. Okey, setelah selesai tutup, kita akan letakkan bekas yang berisi nasi ini di bawah pohon buluh. Kenapa di bawah pohon buluh? Okey, kita balik pada tujuan asal kita tadi. Kita akan memerangkap mikrop yang terdapat di bawah pohon buluh. Okey. Akan timbul persoalan bagaimana kalau tak ada pohon buluh? Okey. Sini saya bagi satu cadangan, tak ada masalah. Jika tempat anda tidak terdapat pohon buluh, anda cuma boleh dapatkan sahaja daun buluh. Dapatkan daun buluh dan anda boleh buat di rumah anda dengan menutupkan bekas ini menggunakan daun buluh. Tapi mungkin hasilnya tidak memuaskan tidak secantik seperti di bawah pohon buluh. Okey. Jadi untuk langkah seterusnya, kita akan letakkan bekas ini di bawah pohon buluh. Okey, sekarang kita akan letakkan nasi yang telah diisi dalam bekas tadi di bawah pohon buluh. Caranya senang saja. Kita cuma letak saja bekas ini di sini. Kemudian kita ambilkan daun-daun buluh dan kita letak di atasnya. Tidak perlu terlalu banyak, cuma sekadar untuk menutupnya sahaja. Ini bertujuan untuk kita perangkap mikrop yang ada di daun-daun buluh ini, selain daripada mikrop yang ada di persekitaran ini. Okey. Setelah selesai kita letak begini, kita biarkan selama 2 hingga 3 malam. Itu saja. Nanti selepas 3 hari, kita akan datang kembali ke sini. Setelah 3 malam, kita akan ambil kembali bekas ini untuk kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Okey, sekarang kita akan buka dan kita lihat hasilnya sama ada berjaya ataupun tidak. Okey. Kalau kita lihat sekarang ni, nasi yang kita letak 3 hari lepas sudah ada kulak putih. Ini bermakna kita telah berjaya memerangkap mikrop. Okey. Ini hasilnya. Ada kulak putih pada nasi ini. Dan nasi ini dia tak akan basi. Bila berjaya dia tak akan basi. Dan satu lagi, hasilnya kita akan dapat ambil macam ni. Dia tak akan relah. Ini menunjukkan bahawa hasil kita sangat-sangat cantik. Dan nasi ini boleh digulung macam ini. Okey. Sekarang saya nak tunjukkan macam mana hasil yang kurang berjaya, kurang jadi. Okey. Kalau anda buat nanti, kalau macam ini hasilnya, ini bermakna apa yang anda buat itu kurang menjadi. Dia masih boleh digunakan, tapi kita perlu pilih saja. Ambil yang mana ada kulak putih saja. Kalau macam ni semuanya jadi. Ini 100% jadilah. Kalau macam ini cuma ada dalam 10% saja ni yang okey. Yang lain tak jadi. Dan nasi ini basi. Nasi ini basi. Okey.
Sekarang yang ini kita panggil dia IMO1 ya. Indigenous Microorganisma 1. Yang ini kita masih belum boleh gunakan lagi. Yang ini kita kena proses lagi pada langkah yang kedua, iaitu kita akan buat Indigenous Microorganisma 2. Yang mana nasi ini, IMO1 ini, kita akan campurkan dengan gula merah pada kadar 1:1. Okey. Sekarang kita ambil gula merah dan penimbang Okey. Sekarang kita akan timbang terlebih dahulu IMO1 ini Ya, cantik boleh digulung macam ni Okey, sekarang ni kita ada lebih kurang setengah kilo 500 gram IMO1. Jadi kita akan campurkan dengan setengah kilo gula merah Saya akan timbang gula merah di sini. Okey. Sekarang kita ada setengah kilo gula merah dan setengah kilo IMO1. Kita perlukan satu bekas untuk kita buat IMO2. Okey. Sekarang kita masukkan IMO1 ini ke dalam bekas. Kemudian kita masukkan gula merah dan kita gaulkan Kita gaulkan. Gaul bagi dia rata. Okey, setelah agak rata macam ni, kita tutupkan ini dengan kertas Okey. Dan sekarang apabila sudah siap, kita simpan di tempat yang redup sama ada di dalam bilik ataupun di tempat yang tidak kena cahaya selama 5 hari. Yang ini apabila dah sampai 5 hari, maka ia akan jadi IMO2, Indigenous Microorganisma 2. Okey, sekarang kita simpan ni di tempat yang redup. Okey Ini adalah hasil selepas 5 hari kita tengok. Okey Selepas 5 hari kita akan dapat hasil IMO2 Ia kelihatan berselut. Maknanya ini sudah jadilah Ini sudah jadi IMO2. Okey. Kemudian dari IMO2 ini kita akan jadikan ia IMO3 Indigenous Microorganisma 3 Yang mana IMO2 ini kita akan campurkan dengan dedak dengan kadar 10 gram IMO2 ini kita
kita campurkan dengan 10 kilo dedak. Okey ya. Sekarang ni kita dah ada air MO2. Jadi daripada air MO2 ini kita akan buat air MO3. Yang mana air MO2 ini kita akan campurkan dengan dedak ya. Di sini kita ada 10 kilo dedak. Okey ya. Daripada 10 kilo dedak ini, kita akan campurkan dengan 10 gram air MO2 ya. Saya akan timbang air MO2 sebanyak 10 gram. Okey ya. Sekarang ini kita dah ada 10 gram air MO2. Air MO2 ini kita akan campurkan dengan air beras ya. Air beras yang telah kita peram selama 3 malam ya. Tujuan kita peram air beras ini selama 3 malam supaya ia masam ya. Jadi kita akan masukkan air MO2 ini ke dalam air beras ya. Okey. Kemudian kita akan kacau kan ya. Okey. Sebab apa kita guna air beras ini ya? Sebab air beras ini adalah merupakan salah satu daripada makanan mikrob ya. Jadi kita gunakan air beras ya. Okey Okey. Sekarang ini air beras ni kita akan siram pada dedak ini ya. Air beras yang telah kita campurkan dengan air MO2 kita akan siram pada dedak ini, kita akan gaulkan dengan kelembapan 65% kelembapan ya. Okey Sambil-sambil ni kita gaul lah ya. Kita gaul. Okey ya, sekarang kita akan gaulkan dedak ini ya dengan air beras yang telah kita campurkan air MO2 tadi ya. Kita gaulkan sehingga mencapai kelembapan 65% ya. Okey ya, kita gaul biar ia betul-betul rata ya. Okey ya, sekarang ni kita akan test ya, kita akan uji sama ada dedak kita ini ya telah mencapai kelembapan 65% ya ataupun tidak. Cara untuk kita mengetahui sama ada apa yang kita buat ini telah mencapai kelembapan 65%, kita akan kepalkan dedak ini ya. Kita kepalkan, kemudian kita lepaskan ya. Apabila dedak ini kita lepaskan, ia akan terlerai. Ini menunjukkan bahawa kelembapannya sudah mencapai 65% ya. Okey. Setelah kelembapan capai 65%, kita akan tutup dengan plastik selama 3 hingga 5 hari.
Okey satu lagi yang perlu kita ingat, ketinggian ketinggian dedak ini hanyalah 2 kaki tidak melebihi 2 kaki untuk proses fermentasi itu berlaku Okey, sekarang kita tutup dengan plastik. Okey, sekarang dah siap dan kita akan biarkan di sini selama 3 hingga 5 hari. Kemudian kita akan buka dan ia akan jadi IMO 3, Indigenous Microorganisma 3. Okey sekarang benda ni dah selesai. Kita tunggu 3 hingga 5 hari baru kita buka. Okey. Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali. Pada 5 hari yang lepas, kita telah buat IMO 3 di sini Jadi hari ini kita akan tengok macam mana hasilnya sebelum kita gaul untuk jadikan ia IMO 4 Kita tengok hasilnya. Okey Kalau anda tengok di sini, perhatikan di sini ada terdapat kulak-kulak putih Ini menandakan bahawa IMO 3 kita yang kita buat 5 hari yang lepas telah pun menjadi Dan kita boleh rasa di sini ada rasa suam-suam Ini tandanya IMO kita telah pun jadi Jadi sekarang kita sudah boleh untuk gaulkan IMO 3 kita ini dengan tanah untuk kita jadikan IMO 4 Untuk kita jadikan IMO 4, kita akan campurkan IMO 3 kita ini dengan tanah dengan kadar 1:1 Maknanya sama banyak ikut sukatan Okey, sekarang kita akan sukat IMO 3 dan tanah. Sekarang kita akan campurkan Kita akan bersihkan dulu kawasan di mana tempat kita akan gaulkan IMO 4. Okey, sekarang kita akan ambil tanah Kita akan sukat mengikut skop Okey, 1 skop tanah. Kita akan ambil 1 skop IMO 3 dan seterusnya sama banyak. Okey, 1 skop IMO 3, 1 skop tanah. Sekarang kita dah ada 2 skop tanah dan 2 skop IMO 3. Kita akan ambil lagi Okey, 3 skop IMO 3, 3 skop tanah. Okey. Untuk sukatan ini kita ada 6 skop tanah dan juga 6 skop IMO 3 Okey, sekarang kita akan gaulkan dia Untuk proses menggaul ini kita tak perlukan air kita cuma gaul saja. Gaul tanah dan IMO 3 saja tidak menggunakan air. Okey, kita gaulkan dia sampai dia campur
Okey. Sekarang kita tengok di mana ia sudah agak bercampur campur, jadi kita akan tutup kita akan tutup air M24 ini menggunakan plastik Okey. Dan kena ingat satu lagi, ketinggiannya tidak boleh melebihi 2 kaki samalah macam mana-mana pun ketinggian tidak melebihi 2 kaki untuk proses fermentasi. Okey. Kita akan tutup dengan plastik. Okey. Setelah siap macam ini, tutup dengan plastik, kita akan biarkan ia selama 5 hari Selepas 5 hari, kita akan buka dan kita akan gaulkan ia dengan tinja ayam untuk kita jadikan ia air MO5. Okey, untuk hari ini kita berhenti di sini dulu. Selepas 5 hari kita akan gaul balik dengan tinja ayam. Salam sejahtera dan selamat bertemu kembali Sekarang ini kita berada di tempat di mana 5 hari lepas kita telah gaul air MO4. Hari ini kita akan buka dan tengok hasilnya untuk kita gaul kembali menjadikan ia air MO5 Sekarang kita tengok hasilnya terlebih dahulu. Okey Sekarang inilah hasilnya air MO4 yang kita gaul 5 hari lepas Kalau anda perhatikan, jelas kelihatan kulak-kulak putih di sekeliling tanah ini. Ini menunjukkan bahawa air MO4 kita telah pun berjaya Dan kita boleh rasa dia akan ada rasa suam-suam Okey. Sekarang daripada air MO4 ini, kita akan gaul dia untuk jadikan air MO5 Untuk jadikan air MO5, kita perlukan tinja ayam Okey, di sini ada tinja ayam. Kita akan gaulkan Okey. Kita akan gaulkan di depan ini Kita bersihkan dulu kawasan ini supaya ada kelihatan tanah sebab kita akan gaulkan nanti di atas tanah Okey sekarang kita akan ambil tinja ayam ini. Kita akan letakkan di hadapan ini untuk kita gaulkan. Okey untuk proses menggaul air MO5, kita perlukan kadar tahi ayam dengan kita punya air MO4 ini 1:10 di mana satu air MO4 akan digaulkan dengan 10 tahi ayam tinja ayam. Okey. Sebagai contohnya di sini kita ada 10 kilo air MO4, kita akan gaulkan dengan 100 kilo tinja ayam Okey. Kita akan mulakan proses menggaul Okey. Semasa menggaul, kita menggunakan air untuk melembabkan air MO5 kita. Air ini hanya sekadar air kosong saja, tidak ada apa-apa bahan lain. Okey, kita akan taburkan air MO4 kita terlebih dahulu sebelum kita gaulkan.
Okey. Setelah kesemua IMO4 ini kita dah taburkan di atas tindik ayam itu, kita akan gaulkan ya. Okey, gaulkan. Sambil-sambil itu kita akan siram air ya. Kita akan siram IMO5 kita ini ya, dengan kelembapan 65% ya. Elakkan daripada terlalu basah kerana ia akan menyebabkan IMO5 kita ini akan berulat ya. Okey ya, kebiasaannya kalau kita gunakan 100 kilo 100 kilo tinja ayam, kebiasaannya kita gunakan cuma 20 liter air saja ya, untuk kelembapan dia 65%. Tapi itu juga bergantung kepada tinja ayam tinja ayam itu sendiri. Kalau tinja ayam itu sudah sedia lembab, maka penggunaan air kita kurangkan lagi. Nanti kalau kita siram ini terlalu basah ya, IMO kita nanti akan keluar ulat ya, akan berulat. Jadi tidak cantik lah ya. Walaupun masih boleh digunakan tapi tidak cantik lah, ia akan berulat. Okey ya, ini kelembapan sudah cukup ya. Jadi kita akan rendahkan sedikit, kemudian kita akan tutup lah dengan plastik. Macam biasa untuk proses fermentasi, ketinggian ini tidak boleh lebih daripada 2 kaki ya. Okey. Kemudian kita tutup tutup dengan plastik. Setelah siap tutup macam ini, kita akan biarkan ia selama 14 hari atau 2 minggu. Selepas 2 minggu, kita akan buka dan boleh digunakan ke ladang kita ya. Jadi setelah 2 minggu, maka hasil ini kita panggil ia IMO5 ya, dan sedia untuk digunakan di ladang ya. Okey. Itu saja ya kongsian saya untuk anda semua. Semoga apa yang saya kongsikan ini dapat memberi manfaat pada anda semua dan ianya berguna untuk tanaman anda. Selamat mencuba, semoga anda berjaya.